Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak murid Ustaz, hari ini kita akan belajar tajuk baru dalam unit sirah, dalam topik sirah, iaitu meneladani sifat tabligh, ya. Sifat tabligh ini adalah salah satu sifat wajib Nabi, dan hari ini kita akan belajar dan cuba meneladani. Meneladani ini apa? Cuba ikut dan contohi sifat Nabi, iaitu sifat tabligh. Okey, jom kita tengok apa yang Upin dan Ipin sembangkan di sini. Ipin, kau tahu tak apa maksud tabligh? Ipin jawab, tabligh tu maksudnya menyampaikan. Menyampaikan maksudnya tabligh. Upin tanya, oh, tabligh termasuk sifat wajib Nabi kan? Ipin pun jawab, ya, para Nabi kena sampaikan wahyu yang diterima oleh Allah. Jadi baik, tabligh ini maksud dia sampaikan. Okey, dia termasuk salah satu sifat wajib Nabi, iaitu antaranya ialah siddiq, amanah, fatanah dan tabligh. Tu sifat-sifat ni kita akan belajar dalam topik lain lah. Okey, dan para nabi mesti tabligh, mesti sampaikan wahyu yang Allah turunkan kepada mereka, dan dia kena sampaikan kepada orang di sekeliling dia. Sambung lagi dialog ni. Orang Mekah tak marah ke Nabi Muhammad ajar agama Islam? Ipin pun jawab, walaupun orang Mekah beri tentang yang hebat, dia orang marah semua kan, dia hina Nabi, dia pulaukan Nabi, tapi Nabi Muhammad tetap gigih berdakwah, dia tetap sabar, dia tabah, dia tak putus asa. Kita sendiri sebagai umat Islam pun, kita wajib sampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Kita tak mesti kepada yang bukan Islam. Contoh kat dalam kelas awak ada orang bukan Islam atau jiran ke kan. Jangan tiba-tiba terus kata, "Hei, Tuhan kau tu tak betul, Tuhan kau tu palsu. Masuk agama kami." Cara nak tabligh ni, nak sampaikan, ada cara dia. Tanya daripada cikgu-cikgu awak, daripada ustaz-ustaz awak. Kalau bukan kita sampaikan ajaran Islam kepada orang yang bukan Islam pun, kita sampaikan kepada orang Islam sendiri. Contohnya, ada kawan-kawan awak terlupa tentang puasa, ada kawan awak malas nak solat, kita sampaikan peringatan tentang solat, kita ingatkan dia untuk solat, maka kita pun telah ikut sifat Nabi, iaitu tabligh. Dalil nakli tabligh, Nabi sendiri suruh ikut sifat dia, Nabi suruh sampaikan apa yang kita tahu. Nabi sebut sendiri, baligh anni walau ayah. Maksud dia, sampaikanlah kalian daripadaku walaupun sepotong ayat. Jadi Nabi minta kita ni, bukan cikgu-cikgu saja, bukan ustaz-ustaz saja, bukan menteri-menteri saja kan, tapi sekalian, semua orang. Walaupun sepotong ayat sikit pun, kita ingatkan orang lain tentang buat baik, kita ingatkan orang lain tentang puasa bulan Ramadan, dan lain-lain lah. Maka kita dah ikut saranan Nabi, permintaan Nabi untuk sampaikan ajaran Islam walaupun satu ayat. Nak cerita Nabi dulu ada dua fasa. Ada dua fasa Nabi dakwah. Yang pertama, dakwah secara rahsia. Dia senyap-senyap, dia dakwah waktu malam. Waktu tu dia tak heboh lagi tentang ajaran Islam. Dan yang kedua, secara terbuka, yakni dia terang-terangan, siang-siang waktu orang ramai, waktu tu. Jom kita tengok dulu dakwah secara rahsia. Nabi mula berdakwah kepada orang yang rapat dengan baginda setelah mula mendapat wahyu. Nabi dapat wahyu daripada Nabi Jibril, kan? Nabi sampaikan, Nabi dekat keluarga-keluarga orang terdekat dengan baginda lah, dengan Nabi. Khadijah binti Khuwailid, iaitu isteri Nabi, Abu Bakar As-Siddiq, kawan baik Nabi, Ali bin Abu Talib, sepupu Nabi, dan Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi, memeluk Islam. Ini tengok orang-orang dekat-dekat je, bukannya orang kampung sebelah, yang bandar sebelah yang masuk Islam, tak. Semua yang dalam kelompok terdekat Nabi. Tetapi bapa saudara Nabi yang banyak bantu Nabi, bapa saudara Nabi yang jaga Nabi waktu Nabi ni dari kecil lagi dah yatim piatu, umur 6 tahun mak Nabi meninggal dunia.
Okey, kemudian pada umur 8 tahun Tok Wan Nabi ataupun Datuk Nabi, okey, yang jaga Nabi lepas mak dia meninggal dunia pun meninggal. Jadi Abu Talib ni pakcik dia, okey, atau orang Kedah kata pak menakan dia yang jaga dia ni. Tapi Nabi ajak dia masuk Islam, dia tak mau. Walaupun dia tetap tolong Nabi, dia tetap lindung Nabi. Macam mana hidayah Allah tak sampai kat dia kan. Okey. Kemudian dakwah di Bukit Safa. Inilah dakwah secara terang-terangan. Okey, di mana Nabi naik ke Bukit Safa, Nabi seru penduduk Mekah untuk beriman kepada Allah. Okey. Nabi seru pada Nabi naik ke bukit tu, Nabi kata, "Wahai penduduk Mekah, kalau aku kata kat belakang bukit ni ada satu tentera nak mai serang kita, hampa percaya tak? Korang percaya tak?" Okey. Jadi penduduk Mekah kata, "Ya, kami percaya." Lepas tu Nabi pun habaq, maka kalau hampa percaya, maka aku nak kata yang aku ini ialah Rasulullah, aku diutuskan kepada Allah untuk ajak hampa semua ni beriman kepada Allah. Okey, jangan sembah dah berhala, jangan sembah Lata dan Uzza. Okey, orang musyrik dengar macam tu, pak menakan pakcik Nabi Abu Lahab dengar macam tu, dia marah, dia kata, "Apa, wahai Muhammad, sebab ni je hang ajak kami mai kat bukit ni?" Kan, ataupun dalam bahasa Melayu baku dia, sebab ni je kau ajak kita orang datang ke bukit ni. Jadi orang Mekah semua marah, tak percaya yang Nabi ni Rasulullah, yang jadi Nabi, yang jadi utusan Allah. Okay, dia orang ramai sangat tolak ajaran Islam ni. Okay, malah Abu Lahab sendiri pakcik Nabi banyak sakiti dia, hina Nabi. Dia kata anak saudara dia ni gila kan, macam-macam, gila kuasa. Okay, sampai Allah turunkan surah Al-Masad khusus untuk Abu Lahab ni. Okay, tabat yada abi lahabi wa tab, tu surah Al-Masad. Okey, baik, itu saja topik kita hari ini. Okey, jadi sambungan dia untuk minggu akan datang nah. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan subscribe.